Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadirat Allah SWT dengan limpah kurnia yang dapat kita bersama lagi pada kali ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hukum ataupun pembahagian hukum mengikut ulama-ulama usul fiqh. Hukum ini di kalangan ulama-ulama usul fiqh adalah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin bil iqda' aw at-takhir aw al-wadi', iaitu kalamullah itu sendiri, kalamullah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, sama ada dalam bentuk tuntutan ataupun dalam bentuk memberi pilihan ataupun dalam bentuk al-wad'i, iaitu Allah menjadikan sesuatu al-wad'i. Dan maksud khitabullah itu, kalamullah itu sama ada Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma' itu sendiri. Di mana sunnah itu ia sebenarnya adalah kalam Allah yang disampaikan oleh Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW, yang berbeza daripada kalam Allah, yakni Al-Quran itu sendiri, tetapi ini melalui perantaraan. Sunnah itu penjelas kepada Al-Quran, dan ianya juga adalah wahyu daripada Allah SWT. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, surah An-Najm ayat 3. Ijma' juga adalah terangkum dalam maksud khitab Allah ini, kerana ijma' itu tidak dapat tidak dia mengambil dalil daripada Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Maka dari sudut ini ijma' juga tergolong dalam istilah khitab Allah itu. Adapun khitab Allah dalam bentuk tuntutan itu, iaitu permintaan atau suruhan Allah. Sama ada suruhan itu supaya kita melakukan sesuatu ataupun kita meninggalkan sesuatu. Sama ada suruhan ini dalam bentuk mesti ataupun dalam bentuk untuk kita boleh pilih antara nak buat ataupun tak nak buat. Begitu juga dimaksud dengan bil iqtida' tadi, iqtida' itu tuntutan. Yang keduanya takhir, Allah memberi pilihan, menyamakan at-taswiyah baina syai' wa tark baina fi'li syai' wa tarkihi. Allah menyamakan di antara kita, sama ada kita nak pilih nak buat sesuatu ataupun kita nak tinggalkan sesuatu, tanpa bidun tarjih ahadihima, tanpa Allah melebihkan salah satu daripada yang lainnya. Maknanya wa ibahah kull ibahati kulli minhuma lil mukallaf, bagi orang mukallaf itu boleh memilih, harus kedua-duanya. Wal murad bil wad'i ja'ala syai' sababan li akhar. Dimaksudkan dengan wad'i itu, ja'ala, Allah menjadikan sesuatu itu sebab kepada sesuatu yang lain. Au syartan lahu, ataupun dia Allah jadikan ia sebagai syarat kepada sesuatu, ataupun Allah jadikan ia sebagai penghalang kepada sesuatu. InsyaAllah bila kita tengok contoh nanti, InsyaAllah kita akan fahamlah, InsyaAllah. Maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud,
Ini adalah hukum syarak, iaitu kerana khitab Allah ini dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf, iaitu Allah perintahkan supaya kita menunaikan janji dalam bentuk meminta kita untuk melakukannya. Okay. Kemudian Allah menyebut dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ia juga hukum syarak, kerana khitab Allah meminta talabu bihi al-kaffa an fi'li. Allah meminta kita berhenti ataupun tidak meninggalkan perbuatan ini, iaitu zina. Begitu juga firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Hukum syarak kerana perintah Allah ini mengharuskan berburu ba'da tahallul minal ihram. Allah menghalalkan kita berburu setelah kita bertahallul daripada berihram. Dalam ayat lain Allah sebut fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ard. Ini merupakan pengharusan untuk kita bertebaran di muka bumi, membuat kerja dan sebagainya, menyambung balik kerja yang tergendala tadi. Ba'dal firagh minas solah, apabila telah selesai daripada semayang. Allah sebut walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Juga hukum syarak kerana Allah mewajibkan haji bagi orang mukallaf. Yang ni hukum wada'i yang Allah sebut dalam Al-Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan ini, potonglah kedua-dua tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Ini hukum syarak di mana Allah SWT telah menjadikan mencuri, perbuatan mencuri itu sebagai sebab bagi wajibnya kita memotong tangan pencuri dan lelaki dan perempuan itu. Juga Allah menyebut tentang semayang zuhur, contohnya aqimis salata liduluki syamsi. Semayang, dirikanlah semayang apabila gelincirnya matahari. Khitab Allah, perintah Allah menjadikan gelincir matahari itu sebagai sebab bagi mewajibkan semayang. Okey. Gitu juga apabila Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, rufi'al qalam an thalathah, diangkat taklif itu daripada 3 golongan, anin naim hatta yastayqiz, daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga, wa anis sabi hatta yahtalim, daripada anak-anak kecil sehingga dia bermimpi, wa anil majnun hatta yafiq, daripada orang gila sehingga dia sembuh. Maka perintah Allah ini menjadikan tidur, kecil dan gila itu sebagai halangan ataupun penghalang, tegahan daripada hukum taklif yang ditimpa ke atas mereka. Okey, daripada takrif-takrif yang kita sebutkan tadi, bahawa khitab Allah ini berkaitan, khitab-khitab Allah, perintah-perintah, ayat-ayat Allah yang berkaitan, yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tidak dinamakan hukum di sisi ulama usul fiqh. Contohnya ayat Allah berkaitan dengan zatnya yang maha suci dan sifat-sifatnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Dan juga ayat Allah kalamnya berkaitan dengan apa yang dijadikan, wasyams wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Allah menceritakan tentang kejadian-kejadiannya yang ada di bumi, di langit dan di bumi. Juga Allah alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah jadikan bumi terbentang luas, dan jibal, gunung ganang itu sebagai pasak kepada bumi. Dan itu contohnya ayat-ayat Allah yang tidak dikata atau diistilahkan sebagai hukum. Begitu juga ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Memang Allah cerita pasal mukallaf, tetapi bukan menuntut mukallaf itu melakukan sesuatu ataupun tidak. Ia hanya bercerita. Contohnya Alif Lam Mim ghulibatur Rum fi adnal ard. Allah menceritakan tentang bagaimana kalahnya kerajaan Rom, dan insya-Allah dalam masa beberapa tahun saja kerajaan Rom akan kembali menang, memenangi peperangan di antara tentera Rom dan Parsi ketika itulah. Okey, dan itu contoh ayat-ayat Allah yang walaupun ada kaitan, tetapi ada kaitan dengan perbuatan mukallaf, tetapi dia tidak dalam bentuk tuntutan ataupun buat pilihan, ataupun menjadi sebab ataupun syarat ataupun penghalang tadi. Okey. Apa yang kita dapat simpulkan bahawa bagi ulama usul fiqh, khitab Allah itu, kalam Allah itu sendiri, itu adalah hukum itu sendiri. Berbeza dengan ulama-ulama fiqh. Bagi ulama fiqh, hukum adalah kesan daripada kalam Allah itu. Iaitu macam contoh wala taqrabuz zina. Bagi ulama usul fiqh, wala taqrabuz zina tu ayat itu sendiri adalah hukum. Tetapi bagi ulama fiqh, kesan ayat itu baru jadi hukum, iaitu pengharaman kepada perbuatan zina. Perbuatan zina tu. Okey, ini terlalu teknikal lah, cuma itu sebagai pendedahan awal. Apa yang kita nak bincangkan ini adalah hukum syarak ini. Bagi ulama usul fiqh, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya hukum-hukum taklifi, wa huwa ma yaqtadi talab al-fi'li awil kaf anhu awil takhyir bainal fi'li wa tarki. Iaitu apa sahaja tuntutan bagi melakukan sesuatu, tuntutan Allah bagi melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, ataupun Allah bagi pilihan antara kita buat ataupun kita tinggalkan sesuatu tu. Dinamakan hukum taklifi ini kerana padanya ada kulfatun, ada bebanan kepada manusia. Sebab tu hukum syarak ni dia ada beban. Walaupun dalam ayat, banyak ayat orang selalu guna prinsip al-Islam yusrun yasiru wala tu'asiru. Islam itu asalnya memang mudah, tetapi dalam hukum-hukum fiqh ini dia hanya diberatkan kepada orang yang dibebankan dengan tanggungan atau yang disebut mukallaf. Itu dia ada kulfah, ada bebanan kepada orang yang dibebankan itu. Maka hukum Islam ini walaupun dia mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Itu beza dia. Dan mudah tu maksudnya semua orang mampu untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang
manusia atau hambanya, melainkan apa yang dia mampu untuk melakukannya. Okey, hukum wadai tadi hukum taklifi. Hukum wadai pula wa huwa ma yaqtadi ja'ala syai' sababan li syai'in akhar aw syartan aw mani'an minhu. Ini Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, ataupun menjadi syarat kepada sesuatu yang lain, ataupun menjadi tegahan kepada sesuatu yang lain. Okey, itu secara ringkaslah. Okey, ada sedikit perbezaan yang kita akan melihat satu sudut lah. Kita melihat hukum taklifi ni hukum yang bergantung kepada ataupun dia berkait dengan keupayaan manusia ataupun hamba Allah untuk melakukannya. Adapun hukum-hukum wadai, dia tidak semestinya sesuatu yang di bawah kekuasaan atau kemampuan manusia atau mukallaf untuk melakukannya, kerana ada di sana beberapa perkara yang sebenarnya ditetapkan oleh Allah, yang tidak di luar, dia sebenarnya di luar daripada kemampuan manusia itu sendiri. Antara yang dalam kemampuan seperti mencuri tadi menjadi sebab untuk dipotong tangan, berzina sebab untuk direjam. Itu contoh-contoh bila mukallaf melakukan sesuatu tu, maka dia wajib ada hukum yang akan mendatang. Itu sesuatu yang menjadi sebab atau syarat itu, dia merupakan satu yang boleh dilakukan oleh manusia itu sendiri. Adapun hukum wadai yang di luar daripada kemampuan manusia, seperti gelincirnya matahari tadi, menyebabkan menjadi sebab kepada wajibnya semayang. Bila terbit fajar, baru wajib semayang subuh. Okey, gelincir matahari, wajib semayang zuhur. Datangnya Ramadan menjadi sebab untuk mewajibkan puasa selama sebulan. Adanya hubungan karabah, persaudaraan itu menjadi sebab membolehkan dia mewarisi harta seseorang yang meninggal. Itu contoh. Dan juga baligh melalui mimpi menjadi syarat untuk membolehkan dia ataupun memulakan kehidupannya sebagai seorang mukallaf. Itulah beberapa perkara, contoh-contoh berkaitan dengan hukum-hukum wadai. Dan yang penting untuk kita bincangkan pada hari ini sebenarnya adalah hukum-hukum taklifi, kerana itu yang banyak berkisar di kalangan manusia, untuk yang segala perbuatan mereka itu akan tercakup ke dalam hukum-hukum taklifi ini. Secara asasnya ulama usul membahagikan hukum-hukum taklifi ini kepada 5 pembahagian, iaitu yang pertama wajib, yang keduanya sunat, ketiga haram, keempatnya makruh, dan kelimanya harus. Okey, itu kita lihat al-ijab. Al-ijab itu wajib, wa huwa talabu syari' al-fi'lu ala sabilil hatmi wal ilzam. Tuntutan syarak bagi kita melakukan sesuatu atas dasar perintah dan kemestian. Itu ijab ataupun kesan daripada perintah tersebut al-wujub, iaitu wajib. Maknanya wajiblah bila Allah perintahkan
untuk kita melakukan sesuatu, maka hukumnya pada kita menjadi wajib. Begitu juga an-nadbu, harus, iaitu perintah syarak melakukan sesuatu, tetapi bukan atas dasar perintah dan kewajipan itu tadi, tetapi atas dasar tarjih, lal ilzam, dan bukan dalam bentuk wajib. Syarak memberi ruang kepada kita untuk memilih sama ada nak buat atau tak nak buat. Tetapi syarak tuntut untuk buat, tapi tuntut tu boleh pilih lah sama ada nak buat ataupun tak buat. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tidak berdosa. Itu dia jadi sunat. Ketiganya tahrim tadi, haram. Syarak tuntut supaya kita tinggalkan sesuatu atas dasar jazmi wal ilzam, pasti dan mesti kita tinggalkan sesuatu tu. Kesan dia al-hirmah, iaitu haram. Bila Allah perintahkan tinggalkan sesuatu tu, maka hukum kita buat adalah haram. Okey, kemudiannya makruh. Sebenarnya benda ni kita dah faham pun, cuma bila dari segi teori dia agak macam ilmiah sikit lah. Iaitu talab syar, karahah ni syarak tuntut untuk kita tinggalkan, tetapi dalam bentuk tarjih, boleh pilih sama ada nak buat ataupun tidak. Kalau buat tidak berdosa, kalau tinggal dapat pahala. Okey. Ibahah ni wahai takhyir syar'. Allah memberi pilihan bagi mukallaf tu bainal fi'li wa tark, di antara kita nak buat ataupun kita nak tinggalkan perbuatan tu. Okey, itu secara ringkas 5 hukum ini. Dan sebenarnya apa sahaja perbuatan mukallaf, dia akan dikaitkan ataupun dia akan terjatuh ke dalam salah satu daripada 5 hukum ini. Kita tak akan jumpa satu benda pun yang terlepas daripada 5 hukum ini. Contohnya perkara yang mungkin asalnya harus, mungkin asal dia sunat, kan? Tetapi dia boleh berubah mengikut keadaan, mengikut suasana. Perkahwinan contohnya, hukum kahwin ni ramai orang kata sunat lah, kan? Sebab dia syariat dalam agama untuk kita menjalinkan hubungan kekeluargaan di antara seorang lelaki dengan perempuan dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka hukum perkahwinan ni katakan sunat. Tetapi ada ulama', malah ramai ulama' mengatakan ianya harus, hukum asalnya. Kerana apa? Kerana perkahwinan ni bukan hanya dalam agama Islam, di agama lain pun ada. Dan bukan hanya manusia, malah pokok pun berkahwin, kan? Makna pokok, binatang pun semua berkahwin. Mana tak tunggu agama pun. Jadi sebab tu ulama, sebahagian ulama, sebahagian besar sebenarnya ulama menganggap bahawa hukum asal perkahwinan itu adalah harus. Cuma apabila ada keinginan dan ada kemampuan untuk melakukannya, Islam meletakkan galakan kepada perkahwinan itu, iaitu dengan perintah Allah, tetapi dalam bentuk takhir, takhir, bukan perintah Allah bagi melakukannya ala sabili tarjih, dalam bentuk boleh pilih, tidak menjadi kewajipan. Maknanya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Maknanya sunat kita berkahwin. Tetapi ada masanya, kalau sekiranya kita berkehendak, ada kehendaknya, ada perasaannya nak kahwin apa, tapi tak ada kemampuan, dan kita ada masalah
untuk melayari perkahwinan itu, dia jadi makruh hukumnya. Dan kalau sekiranya kita ada penyakit dan ataupun ada panas baran yang keterlaluan, yang bila berkahwin itu boleh menyebabkan, memang diyakini akan menganiaya pasangan, maka haram untuk kita berkahwin. Dan ada masanya yang kalau tak kahwin, nescaya kita akan terjatuh ke lembah perzinaan, maka ketika itu diwajibkan kita berkahwin. Hukum kahwin itu jadi hukum wajib pula. Maka semua perkara dalam dunia ni dia begitulah. Dia akan berubah mengikut keadaan, mengikut suasana, dari berkisar di antara 5 hukum taklifi yang disebutkan tadi. Ada satu istilah yang selalu diguna oleh masyarakat, iaitu sunnah dan bid'ah. Okey. Ini hukum dari mana? Sebenarnya sunnah dan bid'ah bukan hukum. Dia bukan termasuk dalam hukum taklifi ataupun wadai, dan dia bukan hukum sebenarnya. Dia adalah perbuatan Nabi SAW yang dikaitkan dengan sama ada perbuatan itu sunnah atau perbuatan itu bid'ah. Maknanya apa saja sunnah ini disebut secara takrifnya ma sudira 'ala nabi au ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au taqririn. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatannya atau perkataannya ataupun takrirnya, diamnya. Okay. Perbuatan dan perkataan Nabi ini senang faham. Takrir ni suatu yang bila sahabat buat ke, Nabi nampak jelas depan mata tapi Nabi diam. Diam Nabi itu adalah menunjukkan harus ataupun bolehnya buat. Contoh yang terkenal yang selalu digunakan, sahabat makan dop. Dop ni biawak padang pasir yang orang sebut. Dia bukan biawak, tapi rupa biawak, kita sebut biawak padang pasir. Sebenarnya bukan itu terjemahan dia. Dia tak tahu, tak payah terjemah pun, dia memang dop nama dia. Sahabat-sahabat makan menunjukkan, dan Nabi tak pernah tak larang sahabat makan, menunjukkan halalnya dop itu makan. Dan tapi Nabi tak makan, Nabi sikit tak sentuh sebab Nabi tak suka. Jadi macam kita lah, banyak benda yang boleh dimakan tapi kita tak suka makan. Jadi tak ada masalah. Jadi kita ni wajib ke makan dop? Dia tak wajib. Apa tu? Yalah, memang Nabi tak buat kan. So bila Nabi tak buat, maka Nabi tak buat, apa tu, yang tu Nabi tak buat, tetapi Nabi zaman Nabi dibuat oleh sahabat, seolah-olah itu ada pengesahan daripada Nabi. Itu dinamakan sunnah takririyah, sunnah pengesahan daripada Nabi SAW. Yang jadi masalahnya apabila suatu yang tak ada zaman Nabi, yang berlaku zaman selepas Rasul, yang tak ada Nabi SAW untuk mengesahkannya. Sama ada Nabi nak cakap ke, atau Nabi nak buat ke, atau Nabi nak takrir, nak ikrar, mengesahkan benda tu boleh atau tak boleh. Yang ni jadi masalah sampai hari ini. Secara asasnya sunnah Rasulullah SAW ni juga, dia juga sama dengan perbuatan lain. Dia juga tertakluk kepada 5 hukum taklifi tadi. Maknanya sunnah Rasul ada yang berbentuk haram, ada yang berbentuk makruh, ada yang dihukumkan sunat, ada yang dihukumkan wajib, dan ada yang dihukumkan harus. Macam sunnah Nabi, Nabi semayang, Nabi puasa Ramadan, yang tu Nabi wajib melakukan dan kita pun wajib. Ini sunnah yang diwajibkan untuk kita melakukannya. Ada sunnah yang diharamkan untuk kita, tapi dia sunnah.
seperti Nabi berpuasa terus menerus tanpa berbuka selama 3 hari. Nabi berkahwin lebih daripada 4. Dan ini contoh sunnah Nabi SAW, tetapi kita tak boleh ikut kerana itu khusus bagi Nabi. Dan sunnah itu adalah sunnah yang haram untuk umat. Dan ada sunnah yang sunat Nabi pun buat. Nabi buat benda-benda sunat dan kita pun sunat melakukannya. Makna sunat tak berdosa kalau kita tak buat. Itu makna sunnah yang sunat ini. Dan juga ada sunnah-sunnah yang harus. Nabi makan apa Nabi nak makan dan sebagainya. Walaupun orang sekarang ni sebut makanan-makanan sunnah, ya memang dalam kitab fiqh, kalau kita niatkan kita ikut Nabi, kita makan makanan yang sunnah ini dengan tujuan kita sayang Nabi, dan itu bukti atau isyarat betapa sayang kita kepada Nabi. Bila Nabi makan suatu makanan, kita pun makan, kita akan dapat pahala sunnah. Tetapi masih dalam kerangka sunnah yang disunatkan kepada kita, dan asalnya harus. Maknanya tak timbul soal kita kena ke makan apa yang Nabi makan. Tak semestinya. Dah selera kita tak sama dengan Nabi, nak buat macam mana? So kita pun tak makan apa yang Nabi makan. Adakah berdosa kita tak ikut sunnah? Itu dari segi istilah. Kita yang pergi gatai guna istilah yang kasar tu buat apa? Kita sebut tak menepati sunnah. Kalau nak lagi kasar, kita sebut menentang sunnah tu. Tapi bukan itu sebenarnya. Kita cuma tidak meninggalkan suatu sunnah yang Nabi bagi pilihan kepada kita sama ada nak ikut ataupun tidak. Dan asalnya ada harus je. Macam Nabi pakai jubah. Jubah ni budaya orang Arab. Bukan Nabi je pakai, Abu Lahab pun pakai. Jadi setakat kita harus kita nak pakai jubah ke, nak pakai bush jacket ke, itu harus bagi kita nak pakai apa saja budaya pakaian mana-mana masyarakat. Tapi kalau kita pilih nak pakai jubah kerana kita sayang Nabi dan kita nak ikut Nabi, maknanya itu ada nilai tambah pahala di sisi Allah kerana kita makainya. Begitulah sunnah-sunnah yang lain. Macam ini heboh pula doa buka puasa. Ada orang sebut Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftanna birahmatika ya arhamar rahimin. Itu tak kuat sandaran daripada Nabi SAW. Nabi baca bismillah aja, kan? Tak apalah, yang sabitnya baca bismillah ni sunnah. Kita buatlah sunnah. Kita buat sunnah. Kita baca bismillah dan boleh tak kita baca doa tu? Tak ada masalah. Lepas baca bismillah, baca doa tu. Jadi kita dapat dua-dua. Boleh ke sahabat nak reka doa lain ke apa, ataupun tak kata sahabat lah, kita sendiri pun kita boleh reka doa apa kita nak buka puasa tu. Apa saja doa pun kita boleh baca. Tapi betul lah bila orang kata perbuatan Nabi itulah yang paling afdal. Ya, memang afdal, tapi tidak menghalang untuk kita buat perkara lain selain daripada apa yang Nabi dah buat. Apa tu, jadi tak cukup ke amalan Nabi tu, kan? Bukan soal tak cukup. Pada Nabi dah lebih-lebih, kan? Tapi pada kita ni setakat amalan tu memang tak cukup pun, kan? Buat yang sunnah saja pun tak cukup juga amalan kita ni, kan? Jadi sebab tu terpulang kat kita untuk menambah amalan ni yang Nabi tak halang pun sebenarnya. Nabi tak pernah halang. Tapi itu bebas kepada kita untuk membaca apa saja doa. Itu contohlah. Jadi sebab tu
Bila kita sebut sunnah atau bid'ah ni, dia perlu dinilai dari neraca hukum taklifi ni. Kita sebut apa saja perbuatan bid'ah contoh yang Nabi tak buat. Nabi tak buat, istilah dia adalah bid'ah. Tetapi adakah bid'ah itu terus kita hukumkan sebagai haram? Jadi tak semestinya haram. Memang setengah daripada bid'ah adalah haram, tetapi bid'ah juga boleh jadi wajib. Bid'ah juga boleh jadi sunat. Bid'ah pula boleh jadi makruh. Bid'ah boleh jadi harus. Jadi dia perlu dikaitkan dengan hukum taklifi inilah. Ini bagi panduan bagi para mukallaf lah untuk ni. Kita bukan pegang hanya semata-mata ini perbuatan ni, ini Nabi tak buat, yang ini bid'ah. Dan bid'ah hukumnya haram. Dia bukan begitu. Dari segi usul fiqh, kita melihat sesuatu sama ada bid'ah ataupun sunnah itu dari sudut neraca 5 hukum taklifi ni. Dan ini bukan inilah itu disebut oleh ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Ada yang membahagikan bid'ah, contohnya bid'ah ni, perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi ni, kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk dan bid'ah yang dipuji atau bid'ah yang baik. Kan, malah sebahagian daripada ulama Syafi'i juga membahagikan bukan kepada dua, bukan kepada bid'ah sayyi'ah dengan hasanah aja, membahagikan bid'ah kepada 5 hukum taklifi ini. Jadi bahagi pada 5 pula, bukan satu je. Jadi ini perlukan pengkhususan dan perlukan kecermatan lah. Biar kita cermat di dalam menghukum suatu dan tidak mudah melabel-label ataupun terus menghukum sesuatu itu tanpa asas pengetahuan yang cukup di dalam istinbat hukum dan sebagainya, supaya kita tidak menimbulkan sebarang permasalahan ataupun perbalahan, pergaduhan di kalangan umat manusia pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit penjelasan berkaitan dengan hukum hakam dari sudut ulama usul fiqh ini boleh memberikan sedikit pencerahan dan memudahkan kita memahami di mana letaknya perbuatan kita pada hari ini, sama ada ianya sunnah atau bid'ah ataupun ianya dihukumkan dalam hukum yang 5 ini, bagaimana, di mana letaknya perbuatan-perbuatan kita, setiap perbuatan kita itu. Yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.